Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, apa khabar? Apa khabar para ibu bapa Iman Kindi, ibu bapa di luar sana yang menonton perkongsian jom tanya Bonda B pada hari ini. Alright, so salam hari Jumaat. Alright, selamat hari Jumaat. Sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B, Iman Kindi Enrichment Center, merupakan pengasas bersama Iman Kindi Enrichment Center dan juga pengelola Iman Kindi Puncak Alam. Alright, kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu sibuk, yang busy, yang stres, yang risau, anak-anak masih belum boleh membaca, dah nak masuk 5-6 tahun, nak masuk sekolah belum boleh membaca, yang risau, yang stres, anak masih belum boleh membaca, dengan membantu anda, membantu anak-anak anda membaca seawal umur 4 tahun. Okey, so alhamdulillah dapat lagi kita bersiaran pada hari ini. Alright, saya nak ucapkan salam Jumaat Barakah, salam Jumaat Barakah kepada semua umat Islam kan. Hari ni hari Jumaat, selamat hari Jumaat. Jadi semoga anda semua dikurniakan limpahan keberkatan pada hari Jumaat yang mulia ini. Alright. Jadi tiga amalan saya nak ingatkan kepada diri saya dan semua. Tiga amalan yang sangat-sangat digalakkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat, iaitu stop. Don't move. Alright. So iaitu apa dia? Minta maaf. Okay. So apa dia? Iaitu satu, selawat. Alright. Banyakkan berselawat. Alright. So kita boleh set target 100 ke ataupun lebih. Alright. So biasakan untuk berselawat. Sebab tu kita buat kerja sambil kita basuh pinggan, sambil kita memasak ke contohnya. So kita kena banyakkan berselawat. Okay. Selepas itu yang kedua ialah membaca surah Al-Kahfi. Alright, baca surah Al-Kahfi. Satu hadis menyebut siapa yang baca surah Al-Kahfi antara dua Jumaat akan diberikan, akan dikurniakan cahaya sepanjang minggu tu. Alright. Okay, so dan yang ketiga ialah bersedekah. So adakah kita dah bersedekah pada hari ini? Lepas bersedekah tu pastikan kita berdoa. Kita minta ke Allah doa apa-apa saja yang kita inginkan. Jangan lupa, kita biasa kalau sedekah kita lupa nak berdoa. Rugi. Kita selitkan doa lepas kita berdoa tu supaya lebih makbul lah doa kita tu, insya-Allah. Okey, baik. Jadi saya nak kongsikan tajuk kita pada hari ini. Alright. Saya nak kongsikan. So jika anda menonton, saya nak minta bantuan untuk bantu saya kongsikan, sharekan live ini, share, tekan button share. Alright. Tekan button share dan kongsikan ke 10 grup. Berikan saya like dan love. Okay. Supaya saya lebih seronok untuk lebih lagi berkongsi selepas ini, insya-Allah. Alright. Dan jangan lupa untuk like dan follow page Iman Kindi Puncak Alam. Alright. Okay. Jadi saya nak kongsikan sesuatu. Iaitu sebelum saya mulakan topik pada hari ini, saya nak kongsikan yang
kita yang kita sekarang ini sedang mengadakan satu kempen, alright. Kita sedang adakan satu kempen, iaitu kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart. Ibu Bapa Hebat Anak Smart, alright. So kempen ini berlangsung daripada 16 hingga 3 Julai, alright. Okay, so sempena kempen ni kita nak berikan free reading class, alright. Free reading class. Maksudnya ni macam very basic reading class, basic reading class 101, okay, untuk anak-anak yang belum lagi, memang totally zero, belum boleh membaca. Anak-anak yang belum boleh membaca memang totally zero. Khas untuk anak-anak 3 hingga 5 tahun. So jika anak-anak anda memang belum boleh baca, umur 3 hingga 5 tahun, join Telegram kita, alright. Saya dah kongsikan kat bawah ni, join Telegram channel kita, Telegram kita, iaitu komuniti Ibu Bapa Hebat Puncak Alam, khas untuk komuniti di Puncak Alam lah, alright. Jadi jika anda tahu rakan-rakan atau jiran-jiran yang ada anak umur 3 hingga 5 tahun, bantu saya untuk kongsikan kempen kita ni, minta mereka sertai kita dalam kita punya Telegram group. Dan juga kita free reading class ni kita akan adakan on the 26th of June, 26 Jun ni, alright. Penyertaan amat terhad, alright. So cepat-cepat join, percuma saja, alright. Kita nak bantu anak anda untuk mula belajar membaca, mulakan minat mereka untuk membaca, alright. Jadi join Telegram kita dan kita akan lebih banyak kongsikan kita punya program-program dalam tu. Kita akan update banyak perkara dalam tu. Kita nak berkongsi tips dalam tu. Kita nak kongsikan program-program kita akan datang. So pastikan anda join kita punya Telegram group, alright. Dan kita juga ada cabutan bertuah yang khas untuk ibu bapa di Telegram group kita yang join kita punya free reading class ni. Alright. So sertai segera kita punya free reading class ni untuk kita bantu anak-anak anda. Alright. Okay, so saya nak kongsikan yang topik pada hari ini ialah 4 tips bantu anak anda mula membaca. Alright. So apakah tips? So kita nak bantu anak kita membaca ni, tuan-tuan perempuan. Kita harus didik pupuk anak kita. Kita harus ajar anak kita. Pastikan anak kita boleh membaca seawal umur 6 tahun. Pastikan anak anda boleh membaca sebelum masuk ke sekolah rendah. Alright. Sangat-sangat penting tuan-puan, sebab kita ada seorang parent yang kongsi dengan kita, yang share dengan kita pengalaman beliau, bagaimana anak beliau yang nombor 1 pada umur 6 tahun belum lagi boleh membaca. Bila masuk sekolah rendah, sangat-sangat menyukarkan pembelajaran anaknya. Sangat-sangat sukar untuk menjalani pembelajaran di sekolah rendah. Alright. Jika anak anda belum boleh membaca. Kenapa? Sebab di Malaysia ini sistemnya, silibusnya ialah anak-anak sebenarnya sudah boleh membaca pada darjah 1 dan dapat mempelajari subjek-subjek yang lain. Mula mempelajari subjek-subjek yang lain di sekolah rendah. Alright. So apakah subjek sekolah rendah ni? Memang sangat banyak tuan-puan. Kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, apa lagi? Kalau ambil pelajaran diniah, kita ada akhlak. Kalau masuk sekolah integrasi, terutamanya ada banyak lagi subjek lain. Contohnya akhlak,
sirah, ada apa lagi, ada tauhid, ada apa lagi, jawinya. Sangat banyak subjek yang perlu anak-anak itu kuasai. Jika dia tak boleh membaca, memang sangat-sangat kesian untuk anak tu, sangat-sangat sukar untuk dia ikuti. Okey, sebab itu kita pastikan untuk anak-anak ni, kita usahakan untuk anak-anak ni boleh membaca pada umur 6 tahun sebelum masuk sekolah. Alright, so sangat-sangat bagus jika ibu bapa bantu anak ni baca sejak umur 4 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun. Sangat-sangat digalakkan sebab anak-anak ni ada yang dah ready sebenarnya. Okey, ada yang dah menunjukkan kesediaan untuk membaca. Apa yang kita nak, macam mana kita nak tahu anak tu dah ready untuk membaca? So like dan follow dan komenkan jika anda menonton saya punya video ni. Komenkan jika anda menonton supaya saya tahu yang anda menonton. Alright, okay. Komenkan jika anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya ni. Komenkan apa yang anda dapat dan mungkin anda boleh kongsikan. Adakah jika anda mempunyai tips-tips yang ingin dikongsikan bersama. Alright, jadi ini saya nak kongsikan 4 tips bantu anak mula membaca. Alright, iaitu yang pertama ialah suasana yang tenang dan tiada gangguan. Alright, so pastikan bila anda nak mula mengajar anak membaca ni, offkan semua gangguan. Gangguan seperti televisyen kan, ataupun gadget-gadget, ataupun apa dia yang mengganggu, muzik ke kuat, ataupun anda sendiri yang distracted dengan phone ke gadget ke. Alright, so anda perlu fokus kepada anak anda, pastikan tiada gangguan lain, anda pun tiada gangguan. So kena fokus kat anak ni dan bantu dia baca. Okey, supaya anak ni kalau jangan ada macam, kalau ada adik-adik lain jangan yang mengganggu dia, buat bising, main sana sini. So dia kena tak ada gangguan, dia boleh fokus untuk membaca dan kita boleh ajar dia. Alright, sangat penting suasana yang tenang dan tiada gangguan. So kalau macam bunyi bising ke, ada orang main-main ke, kalau boleh masuk dalam satu tempat yang tenang, yang dia boleh duduk dan fokus. Kita duduk sebelah dia dan fokus. Dan ibu juga jangan ada gangguan-gangguan lain, phone ke apa ke, tak nak. Alright, so suasana yang tenang dan tiada gangguan. Yang seterusnya ialah masukkan 3 elemen pembelajaran. Alright, so jika anak-anak anda membaca, ada 3 elemen ni dalam PDP. Kita sangat galakkan guru-guru guna 3 elemen ni sebab ada 3 cara anak-anak ni belajar. Iaitu apa dia? Iaitu satu, anak-anak ni belajar melalui visual dia. Visual maksudnya apa? Dia melihat dia punya tulisan tu, ataupun dia melihat mungkin ada gambar-gambar, image-image yang dia boleh ingat. So dia kena tengok. Ada anak yang belajar lebih cepat pick up dengan visual dia. Dia perlu tengok dan dia akan ingat dengan mudah. Kalau anda sertai dengan gambar-gambar kan, lagi sangat-sangat membantu anak ni. Visual. Lepas tu kemudian menggunakan auditory. Auditory iaitu pendengaran, bunyi-bunyian, muzik ke. Kalau anda boleh buat lagu, kalau buat lagu, kalau suku kata tu mungkin anda boleh buat lagu, create lagu apa-apa yang anda boleh cipta. Ataupun mungkin ada lagu dekat kat YouTube ke, mungkin boleh pasangkan untuk bantu dia ingat, dia dengar dan dia nyanyi sama huruf tu, bunyi huruf tu, nyanyi. Contohnya kita nak ajar contoh A kan, A. Buatkan lagu yang membantu anak mudah untuk ingat. Kita ada gambar apa untuk A tu. So anak tengok visual, dia boleh dengar, lebih mudah lah untuk dia mengingat. Alright, dan seterusnya yang ketiga ialah kinetik. Ada anak yang dia sebenarnya untuk anak yang
umur 6 tahun ke bawah ni, dia punya kinetik dia lebih orang kata prominent, lebih dominan. Dia lebih mudah untuk ingat bila dia melakukan pergerakan. Contoh mungkin kita boleh bantu anak ni untuk guna jari, guna tangan untuk buat huruf tu. Pakai pen ke pensel ke, contohnya A kan, A atau A, buat A macam tu. Ataupun mungkin you nak guna mungkin pasir, kinetic sense ke, pakai jari ke. So all this movement kinetics ni dia akan bantu untuk otak ni dia lekat, dia macam lebih kuat untuk bunyi tu. Macam tu. Ataupun apa aktiviti tulis kat whiteboard ke, ataupun menampal ke, apa aktiviti yang menggunakan pergerakan untuk bantu anak ni ingat. So maksudnya tiga elemen ni sangat-sangat bagus jika kita dapat masukkan untuk bantu anak lebih mudah ingat bunyi huruf tu. Apa jadi gabungan bunyi tu, macam tu. Alright? Adakah anda dapat so far apa yang saya kongsikan? Jika sangat-sangat bermanfaat, jika anda rasa perkongsian saya bermanfaat, bantu saya untuk sharekan ke 10 grup. Alright? Ke 10 grup. Alright? Dan bagi saya like dan love. Like dan love. Alright? Okey. Dan apa dia seterusnya? Seterusnya ialah sekejap tapi konsisten. Okey. So untuk ajar anak membaca ni, dia tak perlu lama sangat sebenarnya. Dia tak perlu sampai sejam, 2 jam kan. Sebab attention span anak-anak ni memang rendah. Kita pun sama sebenarnya. Kita ni orang dewasa pun sama, taklah lama sangat. Maksudnya cepat bosan, macam tu. So anak-anak ni mungkin kita boleh set 15 minit saja. 15 minit kita bantu anak ni baca. Lepas tu sudah dia boleh main ke apa dia nak buat. Tapi pastikan konsisten. Buat setiap hari. 15 minit konsisten. Mungkin pagi ataupun petang, konsisten. Sekejap je tapi konsisten. InsyaAllah dia akan bantu anak ni ingat dengan baik. Okey. So seterusnya ialah banyakkan pengulangan. Okey. Iaitu saya pernah ada satu kata-kata ni, iaitu repetition is what? Repetition is mother of perfection. Repetition is mother of perfection. So selalu ulang. Maksudnya walaupun dah ajar perkataan baru, ulang lagi yang huruf lama tu. Ulang. The more anak ni ulang, the more lah dia akan ingat, insya-Allah. Alright, banyakkan pengulangan. Dan saya nak bagi extra tips, bonus, iaitu ini dia. Pujian dan reward. So bila anak ni capai mungkin certain pages ke, dapat baca certain word ke, so berikan dia pujian. Jangan lokek dengan pujian. Jangan berat mulut untuk puji anak tu. Macam, oh awesome, wow, Masya Allah, very good, wow, hebat, macam tu. Selalu puji. Kita pun bila orang puji sikit, kita dah wow, kan, dah naik self esteem kita, dah macam alright, excited, I want to do more. So maksudnya kata-kata ni sangat-sangat memainkan peranan dalam emosi kita untuk buat suatu benda tu. So puji dan bagilah reward. Rewardnya apa? Mungkin rewardnya, okay, sebabkan sangat bagus baca hari ni, Mami nak masakkan your favourite food. Contohnya makanan kegemaran apa dia. So pujian dan reward untuk bantu dia lebih suka untuk membaca pada esoknya. Alright. So adakah perkongsian saya ni bermanfaat untuk anda, ataupun anda rasa akan beri manfaat untuk orang lain juga? Bantu saya kongsikan dan join kita punya channel Telegram. Alright.
join kita punya channel Telegram, join kita punya free class ni, bagi tahu jiran-jiran, kawan-kawan yang berada di Puncak Alam, kita punya program khas special untuk warga Puncak Alam. Alright, so insyaAllah itu sahaja daripada saya kongsi hari ini. Alright, jumpa lagi insyaAllah di perkongsian yang akan datang. Alright, saya Wonder Bee, Iman Kindi Management Center, Nurturing Future Leaders. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.